Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, welcome to FastMind. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 PAKK 3412 iaitu sosial emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Nama saya Nur Faika Kristina binti Syahrin Zain daripada unit PAKK 1 ambilan Ogos 2023-2028. Jadi kita akan memulakan pembentangan hari ini dengan objektif kepada aktiviti simulasi dan juga penghasilan produk. Yang pertama, menggalakkan pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Yang kedua, membina keyakinan diri dan kemahiran kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kanak-kanak tentang peranan dan tanggungjawab dalam pekerjaan. Yang keempat, mengembangkan kemahiran sosial dan juga komunikasi kanak-kanak. Seterusnya, bagi implikasi aktiviti simulasi yang telah dijalankan, yang pertama sekali, membentuk karakter kanak-kanak yang di mana ianya dapat membantu kanak-kanak memahami peranan dan juga tanggungjawab dalam pekerjaan, yang di mana ianya juga boleh mengembangkan rasa disiplin dan komitmen terhadap tugas yang telah diberikan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran sosial, iaitu kanak-kanak dapat memperbaiki kemahiran komunikasi melalui interaksi dengan pelanggan. Dalam aktiviti ini, mereka dapat meningkatkan kemahiran kerjasama dan juga kerja berpasukan. Yang ketiga, pemikiran kritis dan juga penyelesaian masalah, dari mana ianya dapat mendorong kanak-kanak untuk berfikir secara kritis dalam situasi seperti mengendalikan transaksi, mengasah kemampuan dan menyelesaikan masalah secara praktikal. Jadi, dalam pembentangan sini saya akan membentangkan 3 penghasilan produk, iaitu yang pertama kita akan melihat kepada kaunter FastMind. Baiklah, bagi kaedah pelaksanaan kepada kaunter FastMind yang telah dihasilkan, yang pertama sekali, kanak-kanak akan diberikan kertas untuk mereka menuliskan nama dan gambar kegemaran mereka untuk dimasukkan ke dalam lanyard. Yang kedua, kanak-kanak akan dipakaikan dengan seragam penjual seperti topi, lanyard dan juga tanda nama. Yang ketiga, kanak-kanak akan bersedia di kaunter yang telah disediakan dan mengucapkan, "Selamat datang ke FastMind, cik nak beli apa?" Jadi, yang keempat, kanak-kanak akan scan barangan yang dibeli oleh pelanggan tersebut dan memasukkannya ke dalam beg yang disediakan. Seterusnya, kanak-kanak akan menerima duit daripada pelanggan dan memasukkannya ke dalam laci duit mengikut jumlah-jumlah yang tertentu. Dan akhir sekali, kanak-kanak akan mengucapkan terima kasih, jumpa lagi kepada pelanggan-pelanggan mereka. Baiklah, bagi kelebihan kepada kaunter FastMind yang telah hasilkan, yang pertama sekali, pengalaman nyata yang di mana kanak-kanak ini akan mendapat pengalaman simulasi yang menyerupai situasi kehidupan yang sebenar. Yang kedua, pembelajaran secara interaktif, iaitu kanak-kanak ini akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Yang ketiga, peningkatan keyakinan diri, iaitu kanak-kanak akan dapat meningkatkan atau menguatkan keyakinan diri mereka apabila mereka berjaya untuk melaksanakan sesuatu tugas. Seterusnya, bagi kekurangan kepada penghasilan kaunter ini, yang pertama sekali, ketidakseimbangan perhatian, yang di mana guru mungkin sukar untuk memberi perhatian kepada individu ataupun setiap kanak-kanak yang berada dalam kumpulan besar. Yang kedua, kebergantungan kepada peralatan, iaitu guru ni akan bergantung semata-mata kepada persediaan bahan dan alat seperti laci, duit dan alat scan tersebut. Dan yang ketiga, risiko untuk berlakunya keamanan, yang di mana pengurusan wang mainan mungkin akan membingungkan kanak-kanak untuk mengenali nilai wang yang sebenar. Baiklah, bagi cadangan penambahbaikan kepada bahan yang pertama, iaitu kaunter FastMind yang telah dihasilkan, iaitu perlu melakukan pengawasan secara lebih rapi, iaitu perlu menambah bilangan guru atau pembantu untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat perhatian yang sewajarnya. Yang kedua, menggunakan alat yang lebih selamat dan sesuai untuk digunakan. Itu menggunakan bahan yang lebih mudah dan selamat untuk kanak-kanak seperti alat tulis dan kertas warna dan juga bahan-bahan yang tidak tajam. Yang ketiga, melakukan simulasi secara bertahap, iaitu memulakan simulasi dengan tugas yang lebih mudah sebelum bergerak ke tugas yang lebih kompleks. Dan yang keempat, mewujudkan penglibatan ibu bapa, iaitu dengan mengundang ibu bapa untuk menyertai simulasi sebagai pelanggan untuk pengalaman yang lebih interaktif.
Baiklah, bagi bahan bantu mengajar yang kedua yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami iaitu Aquarium Rice Sensorial Box. Baiklah, bagi kaedah pelaksanaan bahan bantu mengajar yang kedua ini iaitu yang pertama sekali, kanak-kanak perlulah mengambil giliran untuk memancing ikan dengan menggunakan pancing mainan. Jadi setiap ikan tu mempunyai warna, saiz ataupun simbol yang mewakili harga tertentu. Yang kedua, setelah memancing ikan, kanak-kanak perlu membawa hasil tangkapan mereka ke kaunter pembayaran. Jadi mereka boleh menggunakan duit mainan ataupun kad untuk membayar harga yang telah ditetapkan pada menu. Dan yang ketiga, jadi guru-guru atau rakan bertindak sebagai juruwang untuk mengajarkan kanak-kanak untuk membayar mengikut jumlah yang sepatutnya dan memberikan resit ataupun stiker sebagai tanda telah membayar. Baiklah, jadi bagi kelebihan bahan bantu mengajar yang kedua ini iaitu yang pertama sekali dapat meningkatkan fokus dan kesabaran. Iaitu aktiviti seperti simulasi pekerjaan ini memerlukan kanak-kanak untuk fokus dan mengikuti arahan dengan teliti. Ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan keupayaan untuk memberi perhatian kepada tugas yang sedang dilakukan serta mengembangkan kesabaran. Bila kanak-kanak ini belajar untuk menyelesaikan tugas tanpa tergesa-gesa, mereka dapatlah belajar untuk nilai ketekunan dan juga ketabahan. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri iaitu melalui simulasi ini kanak-kanak diberi tanggungjawab dan peluang untuk berjaya dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Di mana mereka perlu yakin bahawa setiap kejayaan kecil dalam melaksanakan peranan mereka membantu dan meningkatkan keyakinan diri dan memberikan mereka rasa pencapaian. Dan ini juga penting untuk memperkembangkan komunikasi mereka. Jadi yang ketiga ialah mengembangkan bahasa dan komunikasi iaitu melalui interaksi dalam simulasi ini, kanak-kanak dapat mengembangkan kemahiran bahasa dan komunikasi mereka dengan apabila mereka menyampaikan maklumat dengan jelas, mendengar dengan aktif dan bertindak balas dengan tepat dalam pelbagai situasi. Seterusnya, bagi kekurangan kepada bahan bantu pengajar yang kedua ini, yang pertama sekali risiko tumpahan atau kekemasan. Daripada tumpahan barangan sebagai contoh macam makanan dan minuman boleh menyebabkan kekacauan dan memerlukan masa tambahan untuk melakukan pembersihan. Yang kedua, pengawasan ketat diperlukan lah kerana aktiviti ini perlukan lebih banyak pengawasan untuk memastikan kanak-kanak ni selamat dan juga keberkesanan pembelajaran tu sampai dan juga mungkin memerlukan mereka untuk lebih banyak tenaga pengajar atau bantuan ibu bapa. Yang ketiga, kos untuk bahan tambahan. Kerana dengan penggunaan bahan tambahan sebagai contoh alat tulis dan seragam mini ni menambahkan kos, jadi menjadikan beban kewangan kepada sekolah ataupun ibu bapa. Seterusnya, cadangan bagi penambahbaikan bahan bantu mengajar yang kedua ini ada dua, iaitu yang pertama sekali dengan menggunakan kad misi, iaitu untuk menambahkan cabaran. Sebagai contoh, setiap kanak-kanak ini akan mendapat kad dengan misi seperti sebagai contohnya pancing ikan biru RM1 dan ikan merah RM2 ataupun yang lain lah bagi membantu kanak-kanak ini fokus mengikut arahan dan berlatih menyelesaikan tugasan. Yang kedua, menyediakan pasport lautan, iaitu di mana kanak-kanak ini akan mendapat job ataupun stiker setiap kali mereka berjaya memancing ataupun membayar di kaunter. Jadi ini akan memberikan rasa bangga dan juga penugahan positif kepada kanak-kanak serta dapat memberikan mereka keseronokan untuk menyelesaikan suatu aktiviti tersebut. Jadi seterusnya, bahan bantu mengajar kami yang ketiga yang telah dihasilkan dan digunakan dalam simulasi ini iaitu grocery rack. Jadi bagi kaedah pelaksanaan grocery rack ini, yang pertama sekali, aktiviti ini akan dimulakan dengan guru memperkenalkan setiap jenis barang yang terdapat dalam rak runcit seperti buah-buahan dan sayur-sayuran bersama harganya. Jadi setiap kali kanak-kanak ini kemudian akan diberi peluang untuk membeli 5 barang sahaja daripada rak tersebut dengan memilih barang mengikut keutamaan ataupun kesukaan mereka. Yang ketiga, selepas selesai sahaja mereka membeli, mereka dikehendaki untuk mengira jumlah barang yang dipilih dan mengira jumlah harga barangan tersebut. Yang keempat, akhir sekali mereka diminta untuk menyusun kembali barang-barang tersebut ke tempat yang asal, iaitu di rak. Jadi kat sini kita boleh nampaklah dia mengembangkan tanggungjawab dan juga menjaga kebersihan dan juga susur atur.
Jadi bagi kelebihan bahan bantu mengajar yang ketiga ini, yang pertama sekali dapat membina kemahiran sosio-emosi, iaitu kanak-kanak berpeluang untuk belajar, untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rakan lain dan membuat pilihan dan berkongsi barangan yang ada. Yang kedua, meningkatkan kemahiran kognitif, iaitu mereka dapat belajar mengira dan membuat keputusan dalam memilih barang. Seterusnya, membangunkan rasa tanggungjawab, iaitu dengan menyusun semula barang-barangan yang telah mereka beli tadi. Kanak-kanak dapat belajar untuk menghargai dan menjaga susunan serta kebersihan sesuatu ruang. Seterusnya, bagi kekurangan kepada bahan-bahan BEPM yang telah dijalankan ini, yang pertama sekali, penghematan guru yang tinggi, iaitu aktiviti ini memerlukan pengawasan dan bimbingan guru yang teliti, terutamanya bagi memastikan kanak-kanak memahami setiap langkah. Jadi seterusnya, risiko konflik sosial, iaitu mungkin terdapat kanak-kanak yang berlaku konflik apabila kedua-dua kanak-kanak ingin memilih barang yang sama atau melakukan aktiviti yang sama, yang di mana ianya memerlukan guru untuk mengurus situasi tersebut dengan berkesan. Dan seterusnya, bagi cadangan penambahbaikan kepada bahan BBM yang ketiga ini, pertama sekali menyediakan senarai semak barangan untuk setiap kanak-kanak. Hal ini kerana barang senarai semak ini, guru-guru boleh memberikan senarai barang kepada setiap kanak-kanak dengan gambar ataupun dengan barang untuk mereka beli. Jadi kanak-kanak ini boleh membantu mereka untuk memahami konsep pembelian melalui senarai pembelian. Jadi yang kedua, menambah elemen promosi ataupun diskaun untuk harga barang, iaitu kanak-kanak boleh belajar konsep perbandingan harga dan membuat keputusan dengan lebih bijak. Yang ketiga, memperkenalkan elemen waktu penutupan kedai dengan pembelian terburu-buru. Jadi menjadikan aktiviti ini lebih mensabarlah apabila kita menambahkan konsep waktu penutupan kedai ini. Jadi kanak-kanak ini akan lebih terburu-buru sebab dia tahu dia kena cepat untuk membeli barangan tersebut. Jadi berikut merupakan gambar dan juga video pelaksanaan simulasi bagi subjek aktiviti 3.1.2 sosial emosi dalam yang telah dijalankan. Kita boleh lihat kadang-kadang sangat seronok dalam bermain tiga aktiviti yang telah dijalankan. Pertama sekali fast line, yang kedua sensation box, dan yang ketiga grocery store. Jadi kita boleh nampak ada perubahan kanak-kanak belajar untuk masukkan barang, kanak-kanak belajar untuk memajukan dan sebagainya. Melihat kanak-kanak semua dan juga melihat jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.